Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton YouTube channel Cikgu Winnie. Video ini adalah video pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Jom kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam YouTube channel Cikgu Winnie. Baik, hari ini cikgu akan meneruskan pengajaran cikgu di dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Baik, tajuk hari ini yang cikgu akan ajak adalah rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. Baik, standard pembelajaran pada hari ini adalah murid boleh mengenal pasti rawatan awal kecederaan akibat kebakaran, dan yang kedua, murid boleh menunjukkan cara rawatan awal kecederaan akibat kebakaran mengikut prosedur yang betul. Baik, kita tengok rawatan awal kecederaan akibat kebakaran ini kita kena tahu terlebih dahulu ada dua jenis luka akibat kebakaran, iaitu yang pertama adalah luka lecuh. Ini luka lecuh. Okey, luka lecuh dan luka lecuh atau terbakar, dan yang kedua adalah luka terbakar hingga ke salur pernafasan. Baik, kita pergi tengok yang pertama terlebih dahulu, rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. Okey, rawatan awal untuk luka lecuh atau terbakar. Okey, kebakaran ini boleh menyebabkan epidermis tercedera. Kita tahu bahagian kulit kita ni, kita kenali dia sebagai yang bahagian atas ni adalah bahagian epidermis, dan dekat bahagian bawah epidermis ni adalah lapisan dermis. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan bahagian-bahagian kulit kita. Jadi jika terus terdedah kepada kalau bahagian ni dah terbakar, kita biarkan tanpa rawatan awal, dia boleh menyebabkan bahagian dalam lapisan dermis ni pula dia akan tercedera. Okay, jadi jangkitan kuman mungkin boleh berlaku kalau kita tak beri rawatan awal, dan sebab itulah kita kena belajar macam mana kita membuat rawatan awal untuk jenis-jenis dua jenis luka ini. Baik, ini contoh gambar raja, pelajar perhatikan. Ini adalah keratan kulit kita. Okey, bahagian atas ni kita kenali dia sebagai dermis. Bahagian ni, lapisan atas ni dengan yang bawah ni kita kenali dia sebagai epidermis. Yang tengah ni bahagian dermis, dan yang bawah ini adalah hypodermis. Jadi luka lecuh atau terbakar ni terbahagi kepada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3. Baik, cara kita nak membezakannya adalah kita tengok yang first degree burn ni, luka lecuh tahap 1 ni. Okey, luka terbakar itu hanya di lapisan epidermis sahaja. Okey, bahagian luar ni saja. Biasanya kita akan merasa sakit, dan kalau kita perhatikan dia agak kemerahan dan sedikit melepuh. Okey, kalau yang second degree burn ni, tahap kedua ni, luka lecuh tahap 2 ataupun kita panggil terbakar tahap 2. Okey, luka itu sehingga sampai ke lapisan dermis dekat bawah ni. Okey, dan kita akan merasa sakit dan kemerahan dan sedikit cecair gelembung. Okey, ni di lapisan yang dermis. Okey, kalau yang tahap ketiga pula, kita tengok third degree burn ni. Okey, dia dah sampai dekat hypodermis, dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah ini, dan bahagian luar ni dia dah tak terasa sakit, dia akan rasa kelihatan kering sebab dia dah terbakar teruk. Okey, daripada warna putih dia akan bertukar menjadi hitam dan juga coklat gelap. Baik, ini adalah contoh gambar bagi luka lecuh tahap 1 dan juga tahap 2.
Okay, tahap 1 dekat bahagian luar ni saja ni, yang dekat lidah tahap kedua. Okay, tahap 2. Ni adalah tahap 2. Okay. Tahap 2 sedikit melecut ada cair gelembung. Ini adalah kebakaran luka lecur ataupun terbakar tahap 2 dan juga tahap 3. Dua-dua sekali ada semua adalah kat sini. Kan? Dia sampai jadi hitam macam ni airnya. Kesian kan? Tanya orang yang terbakar. Ni pun luka terbakar juga. Tahap 3. Ini adalah bantuan awal yang diberikan dah oleh siapa-siapa saja yang ada kemahiran untuk memberikan rawatan awal, bantuan awal kepada mangsa kebakaran. Baik, kita tengok rawatan awal mangsa luka lecur atau terbakar. Okay, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali, kalau mangsa itu terbakar, kita tengok jenis yang luka dia ada luka lecur atau terbakar, kita kena alihkan mangsa dari punca kebakaran terlebih dahulu. Kan? Kita dah belajar tindakan yang perlu dilakukan apabila berlakunya kebakaran. Lepas bila dah di tempat yang selamat, kita dah alihkan mangsa, kita kena kenal pasti luka tu dan kita kena alirkan air sejuk ke tempat yang cedera selama 10 minit. Jadi kita kena alirkan air ni selama 10 minit. Kita kena cari sumber yang ada air lah. Okay. Yang ketiga, kena tanggalkan sebarang perhiasan seperti jam tangan, barang kemas, tali pinggang serta pakaian yang ketat sebelum anggota yang tercedera membengkak. Contoh macam jam tangan kat sini. Kalau kita terbakar dekat bahagian ni, kan, di bahagian sini kemungkinan besar dia akan membengkak. Okay, jadi kita kena buka jam ke gelang ke apa-apa saja hiasan sebelum tangan dia membengkak. Nanti dia tak boleh dikeluarkan nanti. Kan? Begitu juga kalau terbakar dekat bahagian jari, kalau ada cincin, kena keluarkan cincin. Takut bila dia dah membengkak, cincin tak boleh dikeluarkan nanti dan memberi kesan kepada luka yang terbakar itu. Okay. Seterusnya yang keempat, kita kena tutup bahagian yang tercedera dengan pembalut kering ataupun gauze yang disteril atau kain yang bersih. Okay. Kemudian kelima, bagi luka lecur atau terbakar tahap 3, yang ini kita tak dapat memberikan bantuan awal, kita kena dapatkan rawatan perubatan segera. Okay, sebab yang ni sangat teruk dah. Kan? Dah tahap 3 dah. Kena buat dapatkan rawatan segera. Baik, kita pergi tengok jenis luka akibat kebakaran yang kedua, iaitu luka terbakar hingga ke salur pernafasan. Seperti cikgu tunjuk di dalam gambar ni, ini adalah kita punya salur pernafasan. Paru-paru kita ni ada trakea kita. Jadi biasanya mangsa yang mengalami luka terbakar hingga ke salur pernafasan ini adalah disebabkan mangsa telah tersedut udara panas atau gas yang menyebabkan trakea luka terbakar atau bengkak. Jadi apabila trakea ni luka terbakar disebabkan oleh udara panas daripada api semasa kebakaran, jadi mangsa berisiko mengalami sesak nafas. Okey. Kemudian kita juga kena mengenal pasti tanda-tanda apabila berlakunya luka terbakar hingga ke saluran pernafasan ini. Jadi kalau ada 6 tanda-tanda ini, okay, maknanya mangsa kita itu telah terbakar sehingga ke saluran pernafasan. Kita tengok yang pertama adalah ada jelaga di sekitar hidung atau mulut. Okay, jelaga ni berwarna hitam lah. Okay, kita tengok hidung dia, sekitar mulut dia kan. Kalau ada jelaga tu mungkin mangsa kita tu mengalami luka terbakar sehingga ke salur pernafasannya. Kemudian yang kedua, bulu hidung dia terbakar. Kita semua dia ada bulu hidung. Kita kena cek lah bulu hidung kita ni. Kan? Jadi kalau mangsa kita kena cek. Masa kebakaran kita kena cek dia punya hidung. Adakah bulu hidungnya terbakar. Kalau bulu hidung terbakar maknanya dia telah mengalami luka terbakar sehingga salur pernafasan. Kemudian cek lidah dia. Buka mulut. Lidah kemerah-merahan, bengkak dan panas. Tengok lidah dia. Tengok lidah dia betul merah-merah macam tu. Mungkin dia ada telah mengalami luka terbakar sehingga ke salur pernafasan.
Begitu juga kulit sekitar mulut rosak. Kulit-kulit dekat sini pun rosak disebabkan kepanasan. Kemudian suara kasar ataupun garau. Wah, macam itulah kan. Kalau kita tanya suara dia garau, kemungkinan dia mengalami luka terbakar hingga ke salur pernafasan. Dan yang keenam, sukar bernafas. Sebab disebabkan oleh dia dah tersedut udara panas, dia ada trakea dia pun dah rosak. Okey, dia akan mengalami sukar untuk bernafas. Jadi itu adalah tanda-tanda berlakunya luka terbakar sehingga ke salur pernafasan. Jadi apakah rawatan yang perlu kita lakukan kepada mangsa yang mengalami luka terbakar sehingga salur pernafasan ni? Of course, yang pertama kita kena alihkan mangsa. Okey, kita kena alihkan mangsa. Kemudian kita kena buat panggilan kecemasan. Kita panggil ambulan. Kemudian sementara menunggu ambulan sampai tu, kita kena pulihkan bekalan udara atau pernafasan mangsa kita dengan cara kena melonggarkan baju di sekeliling lehernya. Kalau dia pakai pakaian yang ketat, kita kena sedikit longgarkan sebab ini berkaitan dengan salur pernafasan. Kita kena pastikan mangsa kita mendapatkan udara yang cukup, kan? Kemudian yang paling penting, kita kena tenteramkan mangsa, periksa kadar denyutan nadi dia, gerak balas dia dan kadar pernafasan sehinggalah ambulan tiba. Kita kena pastikan dia sentiasa bernafas lah, kan? Kita kena bantu mangsa yang luka terbakar hingga ke salur pernafasan ni untuk mendapatkan udara lah, bekalan udara yang lebih mudah untuk dia bernafas. Baik, itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video PDP terkini cikgu berkaitan dengan mata pelajaran sains rumah tangga. Dan jangan lupa subscribe, komen, share dan juga like. Dan seperti biasa, di akhir video PDP cikgu akan tinggalkan pelajar dengan kata-kata motivasi. Okay, apa kata motivasi pada hari ini? 99% kegagalan datang daripada orang yang suka memberi alasan. Itulah kata-kata daripada George Washington. Jadi, jangan beri alasan. Jom kita menuju kejayaan. Itu saja. So, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih. Bye.